yang saya nampak. Kebanyakan soalan basic ni yang paling utama. Okay, kadang dalam soalan dia tak mention pun dia nak letak apa. So kalau dia tak mention dia nak letak apa, mudah untuk kamu terus buat lita inilah basic ni, lita asas ni. Okey, sebab bagi saya dalam banyak-banyak sambungan lita tu tak ada pun yang susah. Antara 3 yang kamu akan belajar tak ada yang susah, tapi daripada segi sambungan yang ini paling tidak rumit lah, paling tidak rumit. Okey. Jadi saya harap kalau kamu boleh faham yang ini, kamu boleh fokuslah untuk yang lita seterusnya. Okey. Okey. Boleh saya teruskan? Boleh. Okay. Kamu kena fokus yang ini sebabnya lepas ni ada 2-3 jenis lagi detail yang kamu kena faham untuk sambung. Jadi bila saya ajar untuk circuit ni, yang penting kamu kena duduk dalam keadaan bersedia, ada kertas, ada pen. Okay, ada kertas, ada pen, ada pensil ke apa-apalah. Okay, untuk kamu sama-sama bina lita dengan saya. Sebab saya dah pandai dah benda ni. Sekarang ni kamu yang kena buat untuk mahir bina lita ni. Kalau dalam kelas saya memang minta pelajar buat, saya akan semak. Kat sini saya tak boleh kontrol lah sebab saya tak nampak kamu buat ke tidak ke, tengah buat apa sekarang ni, tengah tidur ke, tengah dalam selimut ke, cuaca kat luar pun mendung, tak ready betul-betul, duduk betul ke tidak, meniarap ke, macam mana nak mula belajar. Okey, terpulanglah kamu yang nak manage benda ni sebab kamu yang akan jumpa benda ni untuk test 1 nanti. Okey, dan untuk final lah. Jadi paling mudah saya cakap lita ni ialah basic. Jadi kamu kena assume memang benda ni mudah lah. Okey. Dekat sini, kalau kamu tengok page yang seterusnya ni, saya tunjukkan sequence. Sequence ni ialah jujukan lita. Jujukan lita ni merujuk kepada hasil ataupun dapatan yang kita nak buat untuk dengan menggunakan silinder tadi. Okey, dekat sini saya labelkan A plus, B plus, A minus, B minus. Okey, A plus, B plus ni adalah untuk kerja apa? Silinder dalam keadaan apa? A plus, B plus. Silinder dalam keadaan? Open. Open. Silinder dalam keadaan open. Extend. Okey, A minus, B minus. Retract one. Retract. Okey, so dekat sini A dengan B ni merujuk kepada apa? A dengan B ni merujuk kepada apa? Merujuk kepada apa A dan B ni? Double acting cylinder. Okey, merujuk kepada silinder lah, output yang kita nak buat. Okey, jadi kamu dah faham dah tu. Maksudnya dah buat amali, dah faham dah benda A, B, B plus, A minus. Okey, dekat sini saya tambahkan lagi ada A0, A1, B0 dan B1. Itu apa? Ni, A1, B1, A0 dan B1. Ini apa? Pun kamu dah jumpa ni waktu buat elektroneumatik minggu lepas. Kita panggil apa? Cepat. Ada 4 tu. ST ni apa? ST. Ni, ST ni merujuk kepada apa? ST ni start button. So kita ada satu ST ataupun kita panggil sebagai push button. Okey, A1, B1, A0 dan B0 itu apa? Komponen apa? Ini kamu buat baru je minggu lepas dalam elektroneumatik. Kamu ada 2 komponen yang saya labelkan A1, A0, B1, B0. Tapi dalam hari tu ada satu je lah sebab kita ada satu silinder. So ada A1 dengan A0. Apa benda yang saya sebut A1, A0 ni? Nabil? Ada Nabil? Ada bang. Apa benda A1, A0 Nabil? Komponen apa? Cepat. Arwin? Apa benda Arwin? Arwin hari tu datang ke? Datang kan? Datang. So apa benda Arwin? A1, A0 ni apa Arwin? Takkan dah lupa baru minggu lepas. Kamu nak final lagi 7-8 minggu ni, 10 minggu lagi ni. Ni baru belajar minggu lepas dah lupa. Cepat. Apa benda A1, A0 ni? Cepat. Yang sensor tu kan? Ha? Sensor. Sensor. Sensor tu kita panggil apa?
Yang kamu tekan tutup tu kamu tahu itu sensor. Sensor tu kita panggil apa? Nama valve tu apa benda? Cepatlah. Tak ingat dah? Limit valve pun. Ha? Limit valve. Limit switch, bukan limit valve. Limit switch. Okey, switch penghad. So kita ada 4 limit switch. Okey. So kalau ikutkan Lita ni, kamu kena tahu dulu bila kita ada 2 silinder, kita kena maksudnya kena dalam circuit kamu mesti lukis 2 silinder, ada 1 push button dan ada 4 limit switch. Okey, tapi sebelum mula untuk tahu lukis circuit tu, kamu kena faham dulu sequence ni. Ini kita panggil sequence, rujukan Lita. Ya, ni sequence. Okey, rujukan Lita. Kamu kena faham dulu rujukan Lita ni. Kalau rujukan Lita ni betul, barulah kamu punya circuit nanti akan dapat hasil seperti yang kita nak ni. Okey, so kita ada gerakan A+, B+, A-, B-. Gerakan ni soalan yang bagi. Okay, ada soalan dibagi situasi, dia minta kamu keluarkan apakah output yang akan terhasil daripada arahan soalan tu. So ini dia dah bagi dah sequence A+, B+, A-, B-. Okey, untuk Lita basic ni dia ada 2 pula. Jadi Lita basic ni dia ada 2. Dia ada overlap dengan without overlap. Okey, overlap dengan without overlap. Okey, apa beza overlap dengan without overlap? Daripada segi jujukan Lita. Okey. Sekejap saya nak ambil. Okey, beza overlap dengan without overlap ni ialah mengikut turutan silinder. Okay, kalau overlap, dia tidak mengikut turutan silinder. Okay, saya bagi dekat sini dia ada 2 silinder je, A dan B. Okey, saya tunjuk dulu yang without overlap. So, kalau without overlap, turutan kerja dia akan buat kerja A+, B+, A-, B-. Okey, ini tanpa overlap. Okay, turutan kerja dia A, B, A, B. Macam kita baca A, B, C lah, kita ada A, B, C, D, E sampai Z. Okey, so dia akan baca A, B, A, B. Yang ini without overlap. Faham tak? Kamu kena faham beza ni sebab nanti dalam Lita tu pun kaedah kita lukis tu pun lain. Okey, kalau overlap pula dia tidak mengikut turutan A, B, A, B. Okey, contohnya dia ada 2 saya letak kat sini. A+, A-, B+, B-, ataupun dia boleh jadi A+, B+, B-, A-. Okay, tengok daripada susunan A, B tadi tu, kamu tengok yang overlap. Dia tidak membuat kerja mengikut turutan silinder 1, 2, 1, 2. Dia buat 1, okey, contohnya ni ini silinder 1, silinder 1, silinder 2, 2. Yang ini pula silinder 1, 2, 2, 1. Okey, kalau untuk without overlap ni, dia akan buat 1, 2, 1, 2. Yang 1, 2, 1, 2 tu mewakili silinder lah, silinder 1, silinder 2. Faham tak? Faham tak? Overlap dengan without overlap. Okey. Okey. Itu beza overlap dengan without overlap. Beza dia tu. Gerakan silinder tadi. Okey, without overlap dia akan buat kerja 1, 2, 1, 2. Silinder 1 kemudian pergi kepada silinder 2, balik silinder kepada 1 dan pergi balik kepada 2. Kalau overlap dia tidak mengikut turutan tu. Okey. Jadi saya nak tunjuk dulu yang mudah ni without overlap. Ini sequence yang ada dekat sebelah ni, ini adalah without overlap. Turutan kerja dia A+, B+, A-, B-. 1, 2, 1, 2. Okey, jadi kamu kena tahu untuk lukis sequence ni ataupun melengkapkan sequence ni dia ada kaedah dia. Okey. Saya buat kat bawah ni A+, B+, A-, B-. Kita ada 4 limit switch yang mewakili A0, A1, B0 dan B1. So kedudukan A0 dengan B0 dia berada sebelum silinder extend. Okey, sebelum silinder extend. Habis dah kawasan. Okey, dia dalam keadaan macam ni lah. Okey, ni silinder. Okey, kamu pasang sebelum ni A0 tu duduk di sini dan A1 ni bila berlakunya pemanjangan.
Sama juga untuk silinder B. Okay, so apa yang kamu kena tahu, bila silinder ni extend iaitu buat kerja A+, limit switch yang dia akan sentuh adalah A1. Sebab tu atas tu saya tulis sebagai A1. Maksudnya dia extend, ni dia extend, dia memanjang, dia akan menyentuh limit switch A1. Faham tak? Faham tak? Masa dia gerak apa kan? Waktu dia memanjang. Bila dia berlakunya kerja pemanjangan ni, yang saya highlightkan hijau ni, dia akan menyentuh limit switch A1. Dia akan sentuh kat sini. So dia sentuh limit switch A1 ni. Okey. Okey, tengok pula untuk silinder B. Bila silinder B memanjang, dia akan sentuh limit switch apa? Kalau kamu faham yang saya explain tu, bila B memanjang, dia akan menyentuh B1. B1. Saya tak lukislah dua silinder. Saya tunjukkan satu silinder je. Okey, so dia akan menyentuh limit switch B1. Okey, bila berlaku kerja retract A-, A- ni dia kembali ke asal. Dia akan menyentuh limit switch apa? A0. A0. Okey, dan last kali B- akan jadi B0 dan dia akan jumpa start button. Okey. Jadi ini cycle dia untuk satu kitaran kerja. Faham tak untuk sequence? Ini kita panggil sequence. Atau jujukan lita. Faham? Kena faham ni dulu, baru boleh lukis circuit. Tak faham ni tak boleh mula lagi nak buat circuit. Faham tak? Puan boleh ke atas sikit tak, Puan? Tak dengar. Ke atas sikit. Apa dia? Ke atas sikit. Ke atas sikit. Atas. Atas. Okey. Ni. Yang tadi tu atas tu, yang 2 silinder. Tu. Okey. Yang ini dalam satu kertas jawapan kamu kena ada sequence. Tak ada sequence, jawapan yang lita tu belum tentu lagi betul. Jadi sebelum saya mula pergi page yang seterusnya untuk lukis circuit, kamu kena tulis dahulu sequence ini pada kertas kamu. Tulis. Kalau rasa nak faham lah. Kalau rasa tak apa, nanti test online, final online, boleh buka nota puan, cari-cari jumpa, boleh tiru. Kalau rasa nak faham, buat. Kamu ni special student. Daripada SEM 1 sampai dah SEM 4. Masih lagi online. Okey. Jadi test apa benda special lah kamu ni. Itu kelebihan untuk kamu lah. Tak tahulah kelebihan ke apa kan. Tapi saya tengok pointer semua cantik je. 3 pointer. So rezeki kamu lah, kenalah buat elok bagi faham. Okey dah? Dah ke ni? Okey. Jadi sekarang ni, selepas kamu boleh lukis sequence, kamu kena tahu satu lagi. Ini pun familiar juga dalam soalan final. Kita panggil dia time motion diagram. Time motion diagram. Ataupun rajah gerakan masa. Rajah gerakan masa. Okey, rajah gerakan masa ni nak menunjukkan pergerakan bagi silinder tadi. Berlaku kerja di bahagian mana. Jadi kalau kamu tengok dekat sini, dia macam umpama graf lah. Ada turun, ada naik, ada mendatar. Okey, kita pakai sequence yang sama tadi. A, B, A, B. Jadi first kali kamu kena ada dua line ni untuk mewakili silinder. Ya, ada dua line dan ada dua silinder lah. So kita ada silinder A, silinder B. Okey, ini mewakili dua silinder. Kemudian dia ada pergerakan step yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Okey. Okay, kemudian di hujung ni kita kena letaklah A1 apabila dia memanjang, A0, B1, B0. Okey, tadi motion dia bagi A+. Gerakan yang pertama adalah A+. Jadi dekat sini, kita nak tunjukkan A sedang berlaku kerja. A+ tu akan di sini. Okey, pada A ni buat kerja, B tu dalam keadaan tidak bergerak. So, B ni dalam keadaan mendatar. Faham tak? Maksud A bergerak, B tak bergerak. So, B mendatar, A kena menuju ke A1. Macam mana? Betul, dah tu ayat kamu tu. Masa A memanjang, gerakan A+ tadi. Okey kan kita punya sequence tadi A+, B+, A-, B-. So pada step yang pertama, A ni melakukan kerja extend A+. So A ni memanjang lah.
Okay, A ni memanjang. Jadi pada masa A ni memanjang, B ni tak berlaku apa-apa lagi. Masih lagi dalam keadaan pegun. So B ni statik. So dia mendata. Untuk step yang pertama. Okay, step yang kedua, apa yang berlaku? B pula memanjang. So B ni yang akan extend. Okay. Dan pada step yang kedua ni, A ni masih dalam keadaan extend. Dia tak balik ke asal lagi. So dia kena mendata. Okay, A tak bergerak. Dan step yang ketiga, barulah berlaku kerja A minus. B ni masih dalam keadaan pegun. Dan last sekali barulah berlaku B minus. Dan A ni dah pegun. Faham tak? Lain dengan picture sebelah tu sebab sequence dia tak sama Ini untuk sequence ni. Tak sama. Yang saya nak buat ni AB, AB. Without overlap. Okey, faham? Faham tak time motion diagram dengan sequence? Saya terang habis slow dah ni. Kalau dalam kelas saya tak terslow macam ni. Sebab saya tak boleh jangka kefahaman kamu tak kat mana. Kalau dalam kelas saya nampak daripada mimik muka. Ada yang macam berkerut, ada yang macam pandang whiteboard macam nak tembus. So adalah tu masalah dia. Tapi ni tak tahu. Kamu rupa kamu macam mana ni tak nampak pun. Faham ke tak? Puan, kiranya kalau kita tengok bahagian A saja boleh ke? Macam kalau A plus tu dia extend, Extend. extend, yang B tu dia mendata lah. Kalau B tu extend, yang A tu kekal. Tengok kat situ pun tak apa. Dia umpamanya macam ni lah. Okey. Ini first kerja dia, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. So kalau kamu label dekat sini pun samalah step. Ini step pertama, step kedua, step ketiga, step keempat. Okey. Tapi yang mendata tu jangan pula kamu abaikan. Kamu kena lukis juga nak menunjukkan yang A tu masih dalam keadaan yang kekal pada kedudukan tu. Okey? Jelas? Jelas. Okey. So dua step tu dah selesai. Kita akan mula lukis skirt. Okey, ini jawapan yang diberi untuk sequence tadi. A, B, A, B. A plus, B plus, A minus, B minus. Okey, dia kat sini, Rita ni, dia without overlap. Dia mengikut kedudukan dia, 1, 2, 1, 2. Okey, jadi macam mana nak lukis? Kita dah tahu dah tadi komponen saya dah listkan dekat atas. Tadi kita ada 2 silinder, kita ada 1 push button, kita ada 4 limit switch. So bila kita ada 2 silinder, kita tahu kita kena sambungkan dia dengan 4-2. Ni ada 4-2 ataupun 5-2 lah. Jadi tak boleh direct kepada limit switch tadi. Dia kena ada perantara 4-2. Okey, ini bila kita lukis atas kertas. Tapi bila kamu buat dalam lab, A1, A0, B1, B0 ni boleh ke duduk kat bawah macam ni? Tak boleh. Tak boleh. Dia akan duduk di sini. A1, B0, B1. So sebenarnya yang roller ni dia duduk dekat sini. Kalau dalam lab. Ataupun bila kamu nak buat kerja sebenar lah. Roller tu mesti duduk di situ. Sebab kalau dia tak touch, dia tak akan baca. Sensor tak akan baca dan tak akan benarkan untuk kerja retract berlaku. Sama juga untuk extend. Tapi yang saya tunjuk dekat atas slide ni, ini adalah jawapan ataupun lukisan skirt jika kita lukis pada kertas jawapan. Faham Okey. Macam mana kita nak sambung? Sebab tu saya kata pentingnya sequence tadi. Sebab sequence tadi kita ada A. Sekejap, besar pula. Okay, kita ada A plus, B plus, A minus, B minus. So ini adalah A1, B1, A0, B0, ST. Okey. Kalau kamu boleh lukis WAF tapi tak sambung, macam saya cakap dah ada markah. Jadi jangan tinggal kosong kertas jawapan. Kita tahu kita ada 2 silinder, so lukis 2 silinder double acting. Okey, disambungkan dengan 4-2 ataupun 5-2. Kemudian bawah ni ada 4 limit switch. Okey, label ni pula, label limit switch ni dia ada markah dia. Salah label ni, dia belum menjamin skirt tersebut akan buat kerja. Okey, faham? Okay, macam mana kita nak sambung Dita? Ke saya nak kena lukis dulu daripada zero Kamu nak salin yang ini ke kamu nak saya lukis daripada tak ada apa? Lukis tak ada apa. Okey, so kalau saya lukis, kamu pun lukis lah. Nanti saya akan pick satu nama, tunjukkan drawing. Lukis ke tak? Okey, kalau saya lukis, kamu pun kena lukis. Sebab saya dah pandai dah macam saya cakap. Saya dah ajar subjek ni dah 12 tahun dah. Yang nak masuk final tu kamu, bukan saya. Okay, jadi kita kena buat sama-sama. Okey, so kita tahu dia ada A, B. Means ada 2 silinder. Jadi kamu kena mula lukis dengan drawing kamu tu ada 2 silinder. Okey, letak silinder yang pertama. Okey, silinder A. Kemudian silinder yang kedua. Okey, silinder B. Okey,
Okey, sebab kita tahu dia double acting cylinder, bawah ni kita kena letak satu lagi elemen. Okey, sama ada 42 ataupun 52. Kalau soalan tak mention nak guna 42 atau 52, okey, kamu boleh gunalah mana-mana yang kamu nak, yang kamu hafal. Okay, sebab saya cakap WAF ni kamu yang kena hafal dia punya drawing dia. Okey. So dekat sini ada double pilot untuk gerakan WAF menggunakan udara termampat. Okay, dan bawah dia kita tahu dia ada 4 limit switch. Lukis dia dulu limit switch. 3 two-way. Normally close with roller. Okay, roller ni ialah kaedah gerakan jenis apa? Roller, kaedah gerakan jenis apa? Mechanical. Ada yang tahu kelas ni sebenarnya. Saya rasa ada yang terror ni. Ya, tapi sebab kita jarang jumpa, saya tak boleh nak tengok kefahaman kamu takat mana. Kecuali nanti dah buat test, dah buat quiz, dah buat final, dah buat test EOC, tahulah kefahaman kamu takat mana. So kita ada 4 limit switch, lukislah 4 limit switch. Kalau tengok waktu buat lab hari tu, saya nampak ada yang betul-betul faham. Yang boleh solve problem. So saya tahulah kamu faham lah sebenarnya. Okay, limit switch yang keempat. Okay, so ada 4 limit switch dan ada satu push button. Last sekali ada satu push button. Sebab ini litan pneumatic bukan elektro, ini pneumatic. So kita kena buat kaedah untuk gerakan WAF yang pertama ni. Push button ni kaedah gerakan jenis apa dia? Jenis apa? Manual. So ini komponen yang kena ada dalam jawapan kamu. 2 silinder, 2 4 two-way ataupun 5 two-way, 4 limit switch dan 1 push button. Kat sini saja dah dapat 1, 2, 3, 4. 4 markah. Okey, untuk lukisan WAF sahaja dah dapat 4 markah. Okey, setakat ni. Okey, dah siap dah, Salin? Dah apa? Dah, okey. So kita nak labelkan pula. Nak label Okey. So kita tahu ada silinder. Okey, lagi satu jangan lupa letak dekat sini. Ada A0, A1, B0, B1. Ini menunjukkan bila berlaku pemanjangan dia akan sentuh limit switch yang mana. Okey, kemudian apa lagi yang penting? Start button. Okey, kita nak label limit switch. Nak label limit switch kat bawah ni. Okey, ini untuk gerakan A+, A-, B+, B-. Okey, jadi kat bawah ni kita ada push button. Okay, kamu tengok sequence ni, yang ni. Push button, okay, dia akan bersambung dengan B0. Okay, push button dia akan bersambung dengan B0. So atas kepada push button ni, ini adalah limit switch B0. Okay. Okay tak? Okay, Puan. Okay. So limit switch yang kedua ni merujuk kepada kerja A-. Okay, merujuk kepada kerja A-. Jadi kalau ikut dalam sequence, ni sini A-. Okay, kita akan baca limit switch ni ke belakang. Ke belakang macam tu. So A- ni yang akan menghasilkan kerja A- ni bila limit switch B1 ditekan. So limit switch yang kedua ni adalah B1. Okay, arahan baca limit switch ni untuk kita label adalah ke belakang. So kita tengok ini adalah untuk limit switch yang di bawah ni adalah untuk kerja A-. Ni ni. Dia ada kaitan dua ni. Limit switch ni adalah untuk kerja A-. So tengok dalam sequence A-, okay, kita baca arahan dia ke belakang. So kita akan ambil label B1 yang akan menghasilkan kerja A-. Faham tak? Dia nak turun kat segi fresh. Faham tak? Sebelah pukul 12. Terpadam pula. So ini adalah B1. Okey, tengok untuk B+ pula. Ya, kita nak labelkan ni sebagai apa? Kita ada kat sini B+. Tengok dekat sequence kita ada B+. Okey, so limit switch yang bawah B+ ni apa? A1. A1. So ini adalah A1. Dan last sekali B-. Okey, tengok dekat B-. Ya, dia kena arahan dia ke belakang macam ni. Jadi B-, limit switch dia kat bawah ni akan jadi A0. So kalau kamu tengok semua dah adalah B0, A0, B1, A1. Okey? Okey tak okey?
Okey, Wan. Okey, so label dah ada. Sekarang ni setiap waf ni akan ada source dan exhaust. Jangan lupa tu. Okey, so saya letak anak panah ke bawah ni adalah exhaust, anak panah ke atas ni adalah source. Saya buat bulat. Hari tu ada student tanya saya, kenapa bulat puan? Okey, dia ada dua. Sama ada exhaust tu bentuk bulat macam ni ataupun exhaust bentuk segitiga ke atas. Terpulang kamu nak guna yang mana. Okay, sebab segitiga ke atas ni kita guna dalam fluid sim. Okey. Jadi kalau kamu nak guna bulat pun boleh, nak guna segitiga ke atas pun boleh. So setiap waf ni ada source dan exhaust. Anak panah ke bawah tu mewakili exhaust. Anak panah ke atas ni mewakili source. Okey. Untuk source dengan exhaust ni complete dengan tak complete, dia ada markah dia. Kalau tak complete dapat berapa, kalau complete dapat berapa. Okey, dah siap. Untuk waf tadi. Okey, dan lagi satu, kita tengok dekat sini A0. A0 dekat sini A0 dekat sini. So roller tu dia duduk kat sini. Dia dah menyentuh kepada hujung silinder. Jadi kamu kena letak dekat A0, kamu kena letak sign ni. Apa maksud dia? Dia sudah disentuh. Okey, sudah disentuh. Sama juga untuk B0. Dia duduk kat sini. Roller tu dah duduk kat sini, bersentuhan dengan hujung silinder. Jadi dekat B0 pun kita kena letak ni. Okey. Automatiknya dekat sini, bila dia sudah disentuh, sambungan dia bukan pada kotak kedua. Sambungan dia adalah pada kotak pertama. Jadi kita kena letak source dengan exhaust dekat sini. Kenapa dia sambung kotak pertama? Okay, dalam keadaan neutral, belum ditekan, semua waf berada pada sambungan kotak kedua. Tapi bila dia sudah bersentuhan, terutamanya untuk limit switch ni, dia ada sensor dia. Bila dia sudah disentuh, sambungan dia akan beralih kepada kotak yang pertama. Especially B0 dengan A0 lah. Aku nak simpan lama-lama, aku sayang nak simpan lama-lama. Aku rasa macam, kenapa nak? Tanya puan. Sopan santun betul lah kamu ni. Faham puan. Okay, so A0 dengan B0 special sebab dia duduk di hujung silinder. Dia betul-betul dah dekat sini. Dia dah duduk kat sini. Jadi kita kena buat dia sudah bersentuh. Sign yang macam tanda tu maksudnya dia dah disentuh lah. Okay, kemudian, apa lagi nak kena bagi tahu kat kamu? Okay, itu je. Lepas tu kita kena sambung. Okay, macam mana cara nak sambung dia? Sambung dia tak susah pun. Kalau kamu dah betul semua label ni, sambungan dia mudah je. Okay, sebab ini 42 macam biasa. 42 pergi kepada double acting cylinder. Okay, bahagian depan dengan bahagian belakang. Okey, A plus ni tadi kita dah labelkan untuk buat kerja A plus ni dia akan sentuh limit switch B0. So tarik daripada A plus ni pergi kepada kotak pertama. Sebab kotak pertama dia sudah bersentuhan dengan limit switch tadi. Okey, so A minus kita dah label, tarik je. A minus pergi kepada B1, B plus pergi kepada A1, B minus pergi kepada ni. Okey, siap yang atas. Yang bawah ni, okey, ni kita dah letak dia ni kita dah letak apa nama tadi, source. Okey, sebenarnya yang ini disambung terus ke sini, bawah ni. Okey, siap. Kita ni complete, dah boleh jalan. Macam mana cara nak baca dia? Kalau dalam kelas, saya letak dekat whiteboard tu yang gerak-gerak magnet tu kan. Hari tu kelas-kelas ada orang padam whiteboard tak? Saya lupa lah. Di KM4C. Padam puan. Padam, okey. Jadi dekat sini, macam mana cara nak baca dia? Kalau dekat whiteboard dalam lab tu, saya boleh tunjuk dia gerak kiri kanan pakai magnet waf tu. Jadi dekat sini kamu kena faham juga cara baca. Boleh semak lah maksudnya. Okey, so kita tekan push button. Ni saya tekan push button. Okay, kamu kena imagine, dia akan beralih sambungan dia ke kotak yang pertama. Okay, kotak yang pertama, dia akan pergi ke sini. Sambungan ni akan pergi ke sini. So ini adalah source, ini exhaust. Okey, jadi exhaust ni akan membenarkan udara dihantar kepada B0. Okey, B0 akan buat pergerakan kepada waf 42. Okey, 42 ni akan bergerak ke kanan. So sambungan dia akan berubah ke sini. Saya dah conteng ni tapi dekat kamu lambat sikit. Okey, yang saya tandakan merah ni lah perubahan yang berlaku. Okey, so bila ini berlaku, udara akan dihantar memenuhi kawasan depan ni.
Dan berlakulah kerja extend. Okey, bila dia memanjang, dia akan menyentuh limit switch A1. Berlaku kerja A plus ni. A plus ni dah berlaku. Kat sini kan. Berlaku. Dia sentuh limit switch A1. So, kamu kena baca A1 tu di sini. Ini pun akan tekan. Okey, bila dia ditekan, sambungan dia akan kepada kotak yang pertama. Sini source, sini exhaust. Udara akan dihantar kepada 42. 42 akan tolak waf 42 ni ke kanan. So, sambungan dia akan jadi macam ni. So, source akan hantar udara kepada silinder B. B pun akan extend. So, waktu dia extend, dia extend. So, sekarang ni step A plus dan B plus dah berlaku. Okay, bila dia extend, dia akan menyentuh limit switch B1. Dia baca pula B1 kat sini. Okay, so dia extend. Dia akan tekan push button roller ni. So, sambungan dia akan berubah kepada kotak pertama. Source akan hantar udara untuk kembalikan kedudukan 42 kepada asal. So, bila dia asal, dia jadi macam ni lah. Oh, terpadam. Ni asal dia. Okey. So, dia kembali ke asal. Udara yang penuh pada bahagian hadapan tadi ni akan dikeluarkan balik. Ni laluan keluaran dia. Dia akan keluar balik. Keluar kat sini. Okey. Dia akan keluar. So, yang merah ni saya padam. Dah tak ada dah. Berlakulah kerja A minus. Okey, berlaku kerja A minus. Bila dia berlaku kerja A minus, dia akan menyentuh limit switch A0. A0 ni kamu kena baca kat sini lah. So, A0 ni dah ada udara kat dalam dia. Dia akan tolak kembalikan B kedudukan waf 42 ni ke asal dan udara tadi akan keluar balik. So, berlakulah kerja B minus. Faham tak? Maksud dia retract. Retract. Okay. Faham ke tak? Kena baca macam tu. Kena baca bila A0, okay, kamu kena refer kepada limit switch ni. A0 bersentuh, refer kat sini. A1 disentuh, kena refer kat sini. B1 disentuh, kena refer kat sini. Okay. Boleh Puan? Faham kan? Faham je, bila dalam lab dia tak boleh susun macam ni. Dia susun A1, B, A1, A0, A1. Lepas tu B0, B1. B0, B1 tu kena duduk betul-betul di sebelah silinder. Macam kamu buat elektronematik baru ni, limit switch tu. Hari tu saya tak ingat grup Salihuddin kot. Mula-mula dia letak kat bawah macam ni kan? Betul tak Salihuddin? Ya Puan. Saya pergi tegur, saya bagi tahu tak boleh duduk kat bawah ni. Siapa yang nak tekan roller tu? So dia kena duduk betul-betul di sebelah silinder. Waktu berlakunya kerja, silinder tu yang akan menyentuh roller tu dan sensor tu akan touch, barulah dia boleh baca untuk buat kerja retract. Sebab kamu dah buat amali, saya terang mudah lah kamu nampak. Kecuali orang yang masuk lab tu dia bukan betul-betul buat, kawan dia yang buat. Bila bergerak extend retract, dia dah seronok, dah tepuk-tepuk tangan. Tu orang tak faham sangat lah. Tapi kalau dia yang buat, dia yang sambung, dia nampak apa yang saya terangkan hari ni ada relationnya dengan apa yang kamu buat hari tu. Okey. Okey, setakat ini saya padam yang saya conteng-conteng ni. Bagi kamu nampak apa yang ni je. Apa yang sepatutnya kamu lukis ada kata. Tapi sebenarnya penting je yang saya conteng ni. Pemahaman kamu lah. Okay, so kalau kamu nak lukis, ini je lalita yang sepatutnya atas kertas jawapan. Okey. Saja silinder B. So dia memang akan jadi A plus B plus. Faham tak? Sebab dia ada dua silinder je. Silinder dia, silinder A, silinder B. So dia memang akan jadi A plus B plus A minus B minus. Satu ni je untuk dua silinder. Okey. Tak ada cara lain dah kita nak susun dia untuk jadikan dia without overlap. Ini without overlap. Okey, faham tak? Faham tak? Sebab kita nak dapatkan turutan silinder 1, 2, 1, 2. Faham Puan? Kalau ada 3 silinder A, B, C, dia akan jadi A plus, B plus, C plus, A minus, B minus, C minus. So turutan dia 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, kita nak turutan yang berjujuk. Maksudnya ikut silinder 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Itu maksud without overlap.
Sebelum ni saya pernah ajar yang 3 silinder ni. Tapi dah tak ada dalam silibus lah. Cuma saya nak bagi lebih knowledge lah untuk kamu. Tapi masa tu kita kuliah 16 minggu satu sem. So ada masa lebih saya tunjuk. Ni saya fokus apa yang sepatutnya je lah. Tapi kalau kamu kena buat 3 silinder pun tak ada masalah. Kamu tambah je lah satu lagi silinder. Sequence dia pun panjang lah sikit. Okay. Ada soalan setakat ni?